Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Hanif bin Jamil, kos Diploma Marine Engineering, dan saya juga merupakan ahli kelab Persatuan Mahasiswa Islam MIMET. Dan saya ialah sebagai selaku moderator anda pada pagi ini dalam sesi podcast MIMET, dalam sesi podcast UniKL MIMET. Dan bersama saya pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Zaki Zakaria. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Okey. Pada hari ini, disebabkan hari yang mulia ini ialah pada bulan Ramadan, jadi tajuk podcast kita juga berkaitan puasa, iaitu menggali hikmah puasa, kaitan antara kesabaran dan kecemerlangan. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan soalan yang pertama kepada Ustaz. Ustaz sedia? Ya, baik. Silakan. Okey. Ustaz, soalan pertama saya ialah apakah hikmah dan makna yang terkandung dalam amalan kesabaran semasa berpuasa menurut perspektif Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naful intifa' wa lifadata wa listifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif dan juga sidang penonton podcast UniKL MIMET secara langsung. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kerana kita sekarang ni telah pun masuk ke dalam bulan Ramadan dan sudah pun masuk pada hari yang kedua dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Jadi menjawab persoalan berkaitan dengan hikmah dan makna yang terkandung dalam amalan kesabaran semasa berpuasa. Dan sememangnya bulan Ramadan ini, bulan berpuasa ni, dikenali dengan bulan berpuasa, ada dikenali sebagai Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Jadi di sinilah kita dilatih untuk bersabar. Bukan hanya sekadar bersabar daripada makan dan minum ya. Kita dilatih supaya bersabar dalam segenap aspek kehidupan kita. Sehingga kan apabila kita marah kepada seseorang ataupun kita diprovok oleh seseorang untuk berkelahi dan sebagainya, Nabi ajar kita ucapkanlah inni shaim, saya berpuasa. Jadi di sebalik amalan berpuasa yang kita lakukan di siang hari tadi ni dan amalan qiyamul lail di waktu malam, sebenarnya seluruh bulan Ramadan ini adalah mengasuh kita dengan sifat kesabaran yang tinggi. Dan di sebalik kesabaran itulah terkandung satu makna yang sangat agung, yang sangat besar, yang ingin Allah Ta'ala semai dalam diri kita umat Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sabar, sifat sabar tadi ni adalah sebahagian daripada ketakwaan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ni. Jadi memang orang yang berpuasa dan orang yang berjaya mengharungi dalam bulan Ramadan ini dengan segala bentuk ujian, cubaan dan sebagainya tu, dia akan memperolehi darjah taqwa insya-Allah Ta'ala. Dan taqwa itu adalah di dalamnya terkandung ciri-cirinya adalah orang-orang yang bersabar. Maka jadi di sebalik ibadat puasa yang difardukan oleh Allah Ta'ala,
yang diwajibkan oleh Allah Taala tu ialah untuk membentuk kita ni menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa inilah semulia-mulia kedudukan, semulia-mulia pangkat dan juga darajat. Seperti dalam Quran Allah Taala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mana mungkin akan lahirnya manusia yang bertakwa kalau dia tidak mampu untuk bersabar. Sebab itu kita lihat seluruh nabi-nabi dan rasul kalau kita lihat dalam sejarah, bermula daripada kita kata dakwah yang disampaikan oleh seluruh nabi-nabi dan rasul, yang mana mereka menghadapi cabaran, menghadapi tentangan daripada kaum mereka sendiri. Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya, Nabi Syuaib ditentang oleh kaumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sehinggalah Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Seluruh nabi-nabi dan rasul tadi ni dalam menyampaikan dakwah, mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sehingga kan kita kenali ada 5 orang nabi-nabi yang digelar sebagai ulul azmi. Iaitulah nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Maksudnya mereka diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Walaupun diuji dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Contohnya Nabi Allah Musa alaihi salam nak dibunuh oleh Firaun dan tentera-tenteranya. Nabi Isa alaihi salam ada perancangan komplot nak membunuh baginda, sehingga kan baginda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat naik ke langit. Nabi Nuh alaihi salam, kisahnya yang masyhur dengan binaan kapal yang dibuat oleh baginda tadi ni. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menghadapi banyak cubaan, tetapi semua mereka tadi ni menghadapi kita kata tentangan-tentangan tersebut dengan kesabaran, dan kesabaran itulah yang Allah Taala nak latih kita umat Islam sedikit supaya kita dapat sedikit sifat kesabaran tadi ni. Dia adalah sifat yang paling mulia dan sifat para nabi dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sebalik ibadat puasa yang sedang kita lalui hari ini, dia memiliki hikmah yang sangat tinggi, hikmah yang sangat besar, supaya kita dapat wujudkan dalam diri kita, bina dalam diri kita tadi ni akhlak-akhlak dan peribadi yang mulia, terutamanya sifat takwa yang akan dicetuskan melalui kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan ibadat puasa ini. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, pada apa yang boleh saya simpulkan tentang jawapan Ustaz tadi, Ustaz mengatakan bahawa dalam bulan puasa ini bukan sahaja kita menahan diri dari rasa lapar semata-mata, namun kita juga dapat memupuk diri kita dengan sifat sabar yang tinggi. Dan kita jangan kata yang diri kita ni paling diuji oleh Allah, sedangkan pada Nabi dahulu pun memang diuji bertubi-tubi oleh Allah sendiri. Dan saya teringat satu ceramah yang saya dengar sebelum ni, Ustaz kata tanda Allah sayang seseorang itu ialah Allah akan memberi ujian kepadanya. Jadi lagi banyak ujian, tandanya lagi Allah sayang. Betul Ustaz? Ya, ya. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah puasa menjadi peluang untuk menguatkan ikatan rohaniah dan memenuhi kecemerlangan spiritual dalam konteks Islam? Baik, tadi ada Hani sebut tadi, orang yang paling Allah Taala sayang, itunya orang tu akan diuji. Memang betul lah. Nabi sebut dalam hadis, orang yang paling dekat dengan Allah Taala itulah orang yang paling banyak diuji. Tsummal amsal fal amsal. Jadi yang pertama sekali lah para nabi dan rasul, mereka diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, sangat teruk. Kemudian orang yang berikutnya mengikut turutan kedudukan ataupun kekuatan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok semakin teguh, semakin kuat ujian yang ditimpakan kepada seseorang tersebut, itu menandakan yang Allah Taala menyayangi mereka. Dan gitulah kalau kita boleh sederhanakan, kita boleh katakan yang Allah Taala tu dia nak zahirkan kasih sayang kepada hamba tadi ni ditimpakan dengan ujian-ujian, dengan pelbagai bentuk ujian, cubaan. Itu sebagai tanda Allah Ta'ala menyayangi si hamba tersebut. Baik, bagaimanakah puasa ini menjadi peluang untuk kita mengukuhkan kekuatan rohani kita tadi ni? Tuan-tuan,
ibadat puasa yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Jadi bila dia rukun Islam, sudah pasti dia memiliki kedudukan yang tersendiri yang sangat teguh dan kukuh. Dari sudut kerohanian ya, ibadat puasa ni dia adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW menyebut kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih ila akhirih. Nabi kata setiap amalan anak Adam itu baginya. Maksudnya setiap amalan tadi ni ada ganjaran pahalanya yang tertentu. Satu kebajikan dilakukan dibalas 10 hinggalah 700 kali ganda. So kita buat apa-apa jua kebaikan sekalipun akan dibalas dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Illa saum, kecuali puasa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu li, kerana puasa itu adalah bagi aku, kata Allah Taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberi balasan kepadanya. Sebab apa dikatakan puasa itu bagi aku, kata Allah Taala? Kerana seseorang hamba tadi berpuasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dia katakan lagi, Allah Taala menyatakan innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat, keinginan syahwatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Hanif, siang hari Ramadan ni kita boleh makan minum sebenarnya. Maksudnya kalau kita nak makan minum, kita mampu buat, kita boleh buat. Masuk je dalam bilik ayah, mandi-mandi, sambil mandi teguk lah sikit, 2-3 teguk, siapa pun tak tahu kan. Kan? Kita duduk di asrama kan, kawan pergi kuliah, kita duduk dalam bilik, kita makan Maggi Cup, boleh tak? Boleh kan? Siapa pun tak tahu. Kunci bilik rapat-rapat, kita tahu. Kawan kita kelas 2 jam, 3 jam kan? Pukul 8, pukul 11 lagi baru dia akan balik. So kita pukul 10.30 boleh dah buat makan Maggi Cup kan. Jadi siapa pun tak tahu. Walaupun kita mampu makan dan minum di siang hari, tapi kita tak buat. Sebab apa kita tak buat? Itu yang dikatakan dia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak ada mata-mata manusia yang melihat, walaupun tidak ada sesiapa pun yang mengetahui kita makan dan kita minum, ataupun kita buat benda-benda yang lain, tapi kita tak lakukan semata-mata kerana apa? Kerana kita meyakini yang Allah Maha melihat. Allah memerhati dan mengetahui segala apa yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan iman. Itu yang dikatakan kekuatan kerohanian tadi ni. Walaupun kita mampu buat apa sahaja. Dalam bahasa hari ni dia sebut apa? Tapi kalau kita kata jati diri pun dia masih belum lagi mampu untuk terjemahkan maksud iman yang sebenarnya. Kerana iman ni dia adalah hubungan kita, keyakinan kita. Kita yakin dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita meninggalkan segala perkara yang harus kita buat tadi ni semata-mata kerana menjunjung perintah berpuasa di siang hari. Jadi selama 30 hari, bayangkan 30 hari seseorang itu dia tahan makan dan minum semata-mata menjunjung perintah Allah. Walaupun dia boleh buat, kita kata tadi, walaupun dia mampu untuk menipu dan sebagainya, tapi dia tak buat. Itulah yang dikatakan rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambahkan lagi dengan ibadat-ibadat yang lain ya, ibadat qiyamul lail, sembahyang tarawih, tilawatul Quran, tadarusul Quran, baca Quran, sedekah menghilangkan sifat-sifat bakhil dalam diri kita. Kita memberi makan kepada fakir miskin ataupun beranak yatim, ataupun kita termasuk dalam orang yang melibatkan diri di dalam kita kata program-program iftar Ramadan kan, memberi orang-orang makan kepada orang yang berpuasa. Apa lagi? Kita jaga solat-solat fardu. Istirahat tu mesti wajib, kena jaga sembahyang fardu. Bahkan kita tengok masjid-masjid jemaah meningkat sembahyang fardu secara berjemaah. Kita perbanyakkan sunat-sunat rawatib. Kerana dalam bulan Ramadan Nabi berkata ibadat sunat diberi ganjaran pahala secara ibadat wajib. Dan ibadat wajib pula ditingkatkan sampai 70 kali wajib pahalanya. So, kesemua amalan-amalan yang kita lakukan tadi ni, di samping kita jauhkan diri daripada benda yang haram. Kita jaga mata, jaga maksiat lidah, jaga maksiat mata, jaga maksiat tangan, kaki, perut dan sebagainya.
keseluruhan benda-benda tadi ni dia adalah proses penyucian jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita buat analogi lah kan. Kalau kita jumpa sepotong ataupun sebatang besi yang berkarat, kita takkan peduli tengok besi tu. Bahkan besi berkarat tidak ada nilai sama sekali ni, tak ada nilai. Kita jumpa besi di tepi jalan, kita pun sepak gitu ya. Tapi besi karat tadi ni, kalau kita ambil pergi bawa kepada tukang besi, orang yang pandai dengan kerja-kerja pertukangan besi, dia akan bakar besi tu. Dia akan bakar, dia akan panas sampai warna merah. Kemudian dia akan ketuk. Dia akan bakar, dia akan ketuk. Dia akan bakar, dia akan ketuk. Dia akan bakar, dia akan ketuk. So, proses membakar dan mengetuk besi tadi ni, sehingga akhirnya besi yang tidak ada nilai, yang berkarat, yang buruk tadi ni, akhirnya meningkat jadi keris yang sangat cantik. Ya gitu, kan? Kan pertukangan besi kan ada, dia ambil besi daripada yang macam tu kan. Di besi tadi ni yang karat, yang buruk, yang kotor tadi ni berubah menjadi keris yang sangat cantik, yang sangat indah, yang yang ditempa dengan begitu sempurna oleh tukang besi, pandai besi itu, sehingga akhirnya jadilah keris yang mungkin yang tadinya besi yang tidak ada nilai, sekarang ni boleh dijual dengan harga ribuan ringgit. Begitu juga dengan kita manusia pun. Yang asalnya daripada manusia yang keji, yang bakhil, yang sombong, yang kedekut, yang kita kata yang takabur, yang merasa diri kita tadi ni hebat dan sebagainya, tapi ditempa dengan ibadat puasa. Ibadat puasa tu dia memanaskan. Bila kita tak boleh makan secara tak langsung, kita memanaskan nafsu dan syahwat kita tadi ni. Selama 30 hari kita panaskan dia. Kemudian kita ketuk dia, kita tempa dia melalui ibadat wajib, ibadat sunat. Tilawatul Quran, sedekah, qiyamul lail, semua yang kita buat tu, itulah kita nak ketuk dia balik. Sehingga akhirnya keluarlah manusia tadi ni yang tadinya hati yang keji, hati yang kotor, dengan takabur, dengan riya, dengan sum'ahnya, dengan bakhil, dengan suka bergaduh kan, nak cari gaduh dengan orang dan sebagainya, pemarah. Akhirnya keluar selepas 30 hari melalui ibadat Ramadan, puasa Ramadan, yang dijaga bersungguh-sungguh, yang dilakukan dengan sempurna, di mana yang diajar oleh ulama-ulama kita jaga adab-adab puasa, kita laksanakan apa yang disunatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita keluar menjadi seorang hamba yang bertakwa, seperti keris yang bersinar yang ditempa dengan cantik. Kan kita tengok kalau orang nak kereta kan, kereta dia accident, kereta tadi elok, tiba-tiba accident, remuk. So kalau nak baiki balik bahagian yang kemek tu, macam mana cara dia? Kedai. Kena hantar kedai kan. Mana boleh duduk di rumah, hantar kedai, dia akan buat apa? Dia akan panas, dia akan ketuk, dia akan panas, dia akan ketuk, dia akan panas, dia akan ketuk. Sehingga akhirnya kita kata body kereta kita yang kemek tadi ni akan elok balik. Bila 2 minggu kita pergi tengok, oh cantik dah. Kan? Yang dulunya kemek, yang dulunya pecah dan sebagainya, dah jadi elok baik dah. Hasil daripada macam baru balik. Itulah proses kita ni dalam bulan Ramadan ni. So kita nak gilap balik. So bila dah jiwa kita baik dan elok, bila jiwa kita sempurna, kita buang sifat-sifat yang keji tadi ni, barulah kita boleh jadi orang yang elok dan baik. Itulah, di situlah ada kecemerlangannya. Di situlah ada keunggulan seorang manusia tadi ni, bila mana dia keluar sebagai manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bulan Ramadan ni memang peluang yang kita kata peluang yang satu-satunya peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sepanjang 30 hari kita dilatih dengan adab-adab Islamiyah, sama ada yang wajib maupun yang sunat, dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia, sehingga akhirnya kita akan keluar sebagai manusia yang bertakwa, manusia yang cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya suka contoh yang Ustaz berikan tentang besi yang ditempa kan untuk jadi bentuk yang lebih cantik. Ya. Maknanya di situ untuk menjadi manusia yang lebih berjaya, lebih cemerlang rohaninya, ialah kita perlu adakan paksaan. Ya. Memang ujian, cubaan tu, dia memang kita kata suatu proses untuk kita meningkat. Contohlah kita kata
emas sendiri pun, kalau kita nak asing ni kena panas kan. Ya, betul. Bila kita panas baru kita boleh leburkan logam dan sebagainya, barulah kita boleh dapat emas tadi diasingkan tu. So proses itulah yang kita namakan, yang hanya kita sebagai paksaan tadi ni ya. Mungkin peringkat awalnya perlu dipaksa, gitulah. Tapi hakikatnya bagi orang yang beriman, ibadat puasa ini dia tak pandang sebagai satu paksaan hakikatnya. Bahkan dia akan lakukannya dengan penuh keseronokan, dengan penuh kerinduan. Sehingga kan Nabi beritahu orang Islam sentiasa tenanti-nanti, rindu nak datang Ramadan, bahkan sedih di saat Ramadan nak meninggalkannya. Nabi kata, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan. Kalau manusia mengetahui apa yang ada dalam Ramadan ini, la tamannau, nescaya maka akan menghendaki an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seluruh sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Jadi sangat-sangat banyak. Jadi ini satu peluang bagi kita lah. Silakan. Okey. Saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Baik, silakan. Iaitu, mengapakah amalan puasa sering dikaitkan sebagai salah satu wadah untuk menguji kesabaran seseorang? Baik, tadi kita bagi tahu, kita cakap bulan Ramadan adalah syahrul sabri, bulan kesabaran. Dan sabar ni Hanif, kita sabar, ulama selalu sebutlah, kita sabar ni melalui 3 peringkat. Ada tiga jenis kesabaran. Yang pertama, sabar daripada melakukan maksiat. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menanggung segala ujian, cubaan, musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita lihat ketiga-tiga bentuk kesabaran tu ada dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk meninggalkan maksiat. Sebenarnya dalam bulan lain pun sama dituntut. Dia bukan bulan Ramadan sahaja. Cumanya dalam bulan Ramadan ni lebih lagi. Sebab apa? Sebab orang yang berpuasa, kalau matanya berbuat maksiat, kalau lidahnya berbuat maksiat, telinganya mendengar perkara-perkara yang maksiat, jadi sia-sia ibadat puasanya. Dan itu yang Nabi kata, kamin sa'im. Berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi il ju'a wal 'atash. Dia tak dapat daripada ibadat puasa tu kecuali dahaga dan juga letih, lapar dan dahaga semata-mata. Disebabkan kerana apa? Kerana ibadat dia tadi ni tak berpahala. Habis pergi kepada dosa lidah, dosa mata, dosa tangan, kaki, telinga dan sebagainya. Maka dia akan kekang diri dia tu. Supaya jangan sampai ibadat yang kita buat teruk ni naknya, puasa ni teruk letih ni, tak makan ni letih naknya. Kita pun rasa bukan sehari, sebulan kita berpuasa. Jadi kita rasa keletihan tu. So kita akan buat secara sungguh-sungguh. Kita nak jaga supaya jangan sampai menghilangkan pahala puasa tadi ni. So dia akan jauhi benda-benda maksiat. Jadi sabar, kekang diri sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang seronok juga dengar orang mengatakan orang ni kan, linga sedap. Tetapi kita jaga, kita tak mau dengar. Kan? Mulut suka, sedap mengatakan orang, tak mengatakan orang perut jadi kembung, tak boleh hidup kan. Bila mengatakan barulah angin tu keluar dan sebagainya. So sabar. Kita sabar dan kita jauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan, segala maksiat yang Allah Ta'ala perintahkan. So dalam bulan Ramadan ada kesabaran menjauhi maksiat. Dalam bulan Ramadan ada kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Ibadat puasa tu satu. Memanglah. Yang kedua, qiyamul lail. Bangun semayang tarawih contohnya kita kata. Nak buat 8 ke 20? 8 ke 20. Kalau kita buat 8 pun balik rumah kita akan buat apa? Buka TV, tengok TV. Ataupun pergi kedai, makan-makan, borak-borak dengan kawan, habis masa saja. Baik kita duduk kejap, sampailah tu imam habis sembahyang 20 rakaat, kita ikut dan tutup dengan witir 23 rakaat. Sabar Ustaz. Itu sabar dalam melaksanakan kebajikan dan kebaikan. Sabar dalam membaca Quran. Sabar dalam bersedekah. Kita kerja teruk, cari makan, cari rezeki dan sebagainya siang malam. Tiba-tiba kita nak keluar, masukkan duit dalam tabung masjid, nak bagi orang makan senang-senang. Lainlah kalau kita ni memang sehari-hari masuk 3, 4, 5, 6 ribu tak apa kan. Tapi kalau kita sendiri pun, tapi dalam keadaan susah ni kita sabar juga, kita tetap juga memberi. So kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar dalam ujian. Ya.
Bulan puasa bulan yang penuh dengan ujian, ya. Kadang-kadang ditimpa dengan pelbagai-bagai perkara yang tidak dijangka. Datang banjir, datang panasan. Panas, kita sekarang ni menghadapi cuaca yang panas. Itu juga satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam berpuasa, kita menanggung pula ujian kepanasan di setengah-setengah tempat yang sampai ke peringkat 40 lebih darjah Celsius dan sebagainya. Itu juga merupakan satu kesabaran. So ketiga-tiga benda tadi ni, ketiga-tiga bentuk kesabaran ada dalam bulan Ramadan. Maka tak heranlah kalau Ramadan memang selalu dikaitkan dengan bulan kesabaran. Bahkan Ramadan itu sendiri memang pun, ya, daripada awal sampai akhirnya dia adalah kesabaran. Sabar. Hanif pergi ke dalam bazar Ramadan. Tengok makanan tu nak, tu aku nak. Tu aku nak. Tengok tu aku nak. Nak tengok ayat warna biru, ada orange, ada warna merah, ada putih. Segala jenis warna kita nak. Semua kita nak. Hatta kan dalam Ramadan ni, kita buh minyak kita pun nampak sedap minyak ni. Nampak sedap ni. Sampai gitu sekali. So, latih diri bersabar. Kekang hawa nafsu. Kita ambil sekadar yang perlu sahaja. Jangan sampai berlaku pembaziran. So, memang sangat-sangatlah banyak kita kata ujian kesabaran yang Allah Ta'ala latih kita. Sebab apa? Sebab kesabaran ni satu tingkatan yang sangat tinggi. Ingat saya beritahu tadi, sabar itulah sifat daripada tingkatan ulul azmi minar rasul. Nah, ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi itu, mereka didapat gelaran itu kerana kesabaran mereka yang tinggi. Bukan mana Nabi lain tak sabar, Nabi lain pun sabar. Semua Nabi-Nabi memiliki kesabaran yang tinggi. Tetapi ujian dan juga kita kata tentangan yang dihadapi oleh kelima-lima Nabi ini, itu sangat dahsyat. Lebih banyak tentangan-tentangan yang mereka hadapi berbanding dengan tentangan-tentangan yang diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Jadi lebih tinggi tentangannya, lebih banyak kesabaran yang mereka ada. Maka lebih tinggi ujian dalam bulan Ramadan, maka lebih kuat kesabaran yang akan kita perolehi. Maka laluilah bulan Ramadan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan. Mudah-mudahan kita akan keluar menjadi keris yang sangat bernilai tadi, ya. Wallahu taala alam. Betul. Betul apa yang Ustaz katakan. Dalam bulan Ramadan ni lah kita nak pupuk sifat kesabaran kita, supaya apa yang kita lakukan amalan dalam setiap bulan Ramadan ini akan lebih bernilai di sisi Allah dan tidak menjadi sia-sia. Ya. Okay. Jadi saya teruskan dengan soalan yang keempat. Apakah cara untuk memupuk kecemerlangan spiritual dalam kalangan anak muda? Baik. Tajuk kita berkaitan dengan kesabaran dan juga kecemerlangan. Baik, kita sampai kepada topik untuk kecemerlangan. Lebih dahsyat lagi dikaitkan dengan anak muda. Anak muda ni memang aset yang sangat penting, ya, bagi negara maupun agama. Sangat-sangat penting. So, kalau kita nak kenal macam mana negara di masa akan datang, nak tahu masa depan, wajah bentuk negara kita, bangsa kita depan, tengok wajah anak-anak muda yang berada pada hari ini. Tengok tingkah laku mereka, tengok pencapaian mereka. Kalau mereka terdiri daripada orang-orang yang berilmu, orang yang berinovasi, orang yang kreativitinya sangat tinggi, orang yang jati diri yang kuat, yang memiliki semangat juang yang tinggi, insya-Allah mudah-mudahan di masa akan depan kita akan dapat lihat kita boleh wariskan negara kita ni kepada orang-orang yang akan dapat kita kata membina kemajuan dan kecemerlangan yang lebih. Jadi untuk membina kecemerlangan dan juga kekuatan spiritual, Ya, kepada spiritual. kecemerlangan spiritual kalangan anak muda, saya sarankan gini. Kita bukan hanya kita nak berjaya semata-mata. Jadi soalan ni bagus ni. Kita tak nak berjaya, kita tak nak cemerlang hanya sekadar di dunia semata-mata. Jadi apa guna kalau kita kaya di dunia, kita maju di dunia, kita kuat dan gagah, tapi sampai waktu ketika kita akan berpindah masuk dalam kubur kan? Ya. Jadi kalau kita tengok Albert Einstein dikatakan sebagai antara orang yang bijak kan, cerdik pandai di dunia. Sekarang ni mati dah. Dia duduk tahu mana agak. Itu persoalan yang kita kena teliti ya. Kan? Adakah dia senang di alam sana
ataupun dia tak senang. Itu. Jadi nak senang ataupun tak senang di alam sana, elok ataupun tidak, bergantung cara hidup di dunia. Sebab tu di dunia ni penting ni. Kalau orang kata di dunia ni, hidup dunia tak penting, kita kena cari akhirat kan, contohnya kan. Dunia ni paling penting. Nah, hari ni kita ubah sikit. Dunia ni lebih penting dan sangat penting berbanding akhirat. Sebab akhirat esok ni, kita duduk di akhirat besok, kita nak terima hasil je. Orang yang bangkitkan di akhirat, hidup dia untuk menerima balasan. Jadi yang menentukan keadaan hidup di akhirat tu, sama ada berjaya ataupun tidak, cemerlang ataupun tidak, senang ataupun tidak, hidup di dunia ni. Jadi di dunia ni lah kita perlu bekerja bersungguh-sungguh untuk akhirat kita. Bekerja bersungguh-sungguh supaya kita dapat kejayaan dan kesenangan yang kekal abadi. Jadi jangan pandang ringan kehidupan di dunia ni. So macam mana kita nak bentuk generasi manusia muda yang cemerlang? Saya cadangkanlah ginilah. Yang pertama, kalau kita nak jadi manusia cemerlang bukan hanya di dunia, kita mesti cemerlang juga dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti itu. Ya, macam saya kata tadi ya. Kalau orang yang tak beriman kepada Allah Taala, kalaupun dia berjaya di dunia, walaupun dia kaya, billionaire lah di dunia ni kita katakan. Jutawan paling kaya. Tapi kalau dia mati esok, segala bangunan-bangunan, segala kita kata kekayaan yang dia miliki, segala kita kata saham-saham syarikat apa segalanya tu, dia akan tinggal kan. Boleh kat siapa? Boleh kat ahli waris dia. Dia masuk dalam tu tak ada siapa nak letak dah. Kereta kita, rumah kita, syarikat kita, kekayaan kita, duit kita, takkan dia bawa itu. Siapa pun tak nak bawa duit masuk sana. Jadi sia-sia kalau kita menghabiskan masa di dunia ni puluhan tahun, tapi akhirnya dalam alam barzah kita akan teruk. Jadi nak cari kecemerlangan ya, carilah kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Maka sebab itulah untuk cemerlang di dunia dan di akhirat mesti cemerlang di sudut spiritual tadi ni. Rohani ni kena cemerlang. So nak cemerlang rohani, mesti hubungan dengan Allah mesti kena baik. So nak hubungan Allah kena baik macam mana? Mesti kena kenal Allah Ta'ala dulu. So berapa ramai manusia hari ni yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita tersalah dan tersilap pilih. Maksudnya, kalau kita kata orang yang tak beriman tu satu hal lah. Dia tak kenal Allah Ta'ala. Yang kedua ni orang Islam sendiri yang tersalah ataupun yang tidak mempedulikan tentang urusan berkaitan dengan akidah. So hati-hati. Nah, sekarang ni banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Banyak fahaman-fahaman yang menyesatkan dan sebagainya. Jadi ujian akhir zaman ni lebih dahsyat. Sebab ujian ni bukan sekadar ujian biasa. Dia memang ujian yang boleh merosakkan keimanan dan juga akidah. Maka mengenali Allah Ta'ala dengan jalan yang sempurna, dengan jalan yang betul, itu adalah salah satu daripada perkara yang paling penting untuk kita mencapai kecemerlangan spiritual. Jadi sebab tu ulama-ulama kita ambil peranan menyusun persoalan akidah ni dengan cara yang baik, sehingga lahirlah kita kata golongan-golongan yang dikenali dengan nama Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, yang sehingga mereka ni dijulang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mereka yang memperjuangkan dan menyebarluaskan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akidah yang dibawa oleh baginda Nabi dan akidah yang diteruskan oleh para sahabat Nabi, sehingga dikenali dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Jadi yang pertama sekali, bila dah kita kenal, barulah kita boleh bina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma kita semayang, percuma kita puasa, percuma kita pergi haji kalau kita tak kenal Allah Taala. Kita tak tahu pun yang disembah itu siapa. Siapa Tuhan kita tadi ni. So mesti kena belajar soalan akidah tadi ni. So hubungan jadi kita rangkumkan dalam maksud dan makna hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita kenal dia, kita mengaji berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun melaksanakan titah perintah Allah Taala. Junjung apa yang dia perintah,
tinggalkan apa yang dilarang tadi ni. Antaranya bulan Ramadan ni lah yang kita buat ni. Baik. Kemudian yang kedua, kita mesti ada ilmu pengetahuan yang sempurna, terutama ilmu yang berkaitan dengan kehidupan semasa. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpesan, ajarlah anak-anak kamu dengan ilmu yang diperlukan di zaman mereka tu. Jadi zaman datuk nenek kita dulu lain, zaman saya lain, mungkin zaman kamu sekarang dah lain dah. Ada ilmu-ilmu baru yang perlu diterokai oleh generasi hari ini untuk membina kecemerlangan di masa yang akan datang. Jadi kita perlu bekalkan mereka dengan ilmu-ilmu tersebut, beri pada mereka. So generasi hari ini, anak-anak muda, jangan pernah lelah, jangan pernah malas, jangan pernah rasa kita kata putus asa dalam mencari ilmu. Sebab tu kalau dah habis belajar di peringkat diploma contohnya, sambung peringkat degree. Habis di peringkat degree, kalau ada keperluan sambung di peringkat master, kalau boleh sampai ke peringkat PhD. Dah bahkan anak-anak orang Islam, saya ingin sarankanlah kan. Kita ingin seru dan kita nak galakkan supaya kita orang Islam, supaya kita tuntut ilmu sampai ke peringkat yang paling tinggi. Kalau dia rasa dirinya ada kemampuan dari segi mengaji, untuk belajar, untuk mengkaji, untuk membuat kita kata research dan sebagainya, buatlah. Sebab ilmu-ilmu di setiap peringkat tu dia tak sama. Ada benda-benda baru yang kita belajar di peringkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yang sangat-sangat berguna, yang boleh kita gunakan untuk dimanfaatkan kepada kemanusiaan sejagat sebenarnya. Dua. Yang ketiga, selepas kita dah memiliki sebahagian ilmu tadi ni, maka gunakan balik ilmu tersebut untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Ni yang kita lihat kenapa generasi Islam dulu, supaya kita tak terperangkap di dalam kecemerlangan dahulu, kita juga boleh bina kecemerlangan yang akan datang. Kita lihat umat Islam, Ibn Sina, Ibn al-Baitar, Al-Khawarizmi, Ibn Firas, dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal dulu ni. Kenapa mereka boleh jadi cemerlang? Kerana selain daripada mereka belajar, mereka juga menyumbang kepada masyarakat. Jadi ilmu tadi dimanfaatkan bukan untuk diri mereka semata-mata, tapi untuk orang lain. Jadi bila dah mereka menyumbang, maka sampai hari ini sumbangan mereka itu meninggalkan kesan yang sangat baik, bahkan diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang. Baik, jadi kalau kita dah ada ilmu, kemudian kita gunakan ilmu tadi ni untuk menyumbang kepada masyarakat, maka dengan sendirinya kemajuan, pembangunan, kecemerlangan akan dapat dihasilkan. Tapi asasnya mesti takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti memiliki keimanan yang teguh dan kukuh. Kalaulah ilmu tidak diasaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih senang membuat kerosakan. Yang duk buat bom atom yang digugurkan di Hiroshima Nagasaki itu orang berilmu. Yang buat peluru bom-bom nuklear hari ini yang boleh menghancurkan dunia juga orang yang berilmu. Yang duk serang bunuh orang di negara Palestin pun orang cerdik, pandai, berilmu juga. Kan? Yang duk curi makan rasuah dan sebagainya pun orang berilmu jugalah. Kan? Pengarah-pengarah syarikat dan sebagainya tu, mana mungkin orang yang tak ada ilmu boleh pegang jawatan tinggi-tinggi CEO dan sebagainya, tentu orang berilmu. Tapi bila dia ada asas keimanan, ketakwaan, mudah-mudahan insya-Allah kita harapkan dia bukan sekadar dia boleh bawa kebaikan, bahkan dia juga boleh membawa kita kata manfaat kepada orang lain. Sebab tu kalau Hanif tengok balik sejarah, kalau kita tengok sejarah ketika umat Islam membuka negara-negara luar, mereka tidak pernah membawa kemusnahan. Yang mereka bawa itu adalah manfaat dan juga keamanan dan juga kedamaian kepada semua orang yang ada. Sehingga kan ketika nak perang pun Nabi pesan dalam peperangan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh binatang ternakan, jangan ditebangkan tumbuh-tumbuhan pokok-pokok.
Bunuh, perangi hanya orang yang memerangi kamu sahaja. Artinya apa? Kita lihat sehingga dalam pangkat peperangan pun dia jaga benda tu supaya apa? Sebab apa? Sebab asas dan dasar itu adalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dipegang oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam dalam kita kata membawa keadilan sejagat. Muhammad Al-Fatih ke di zaman Turki Uthmaniyah, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya tu, kesemuanya pegang sungguh dengan ajaran Nabi, sehingga kan di saat mereka menguasai negara lain, yang mereka bawa adalah keamanan, bukan mereka menjarah, bukan mereka membawa kemusnahan, kehancuran kepada penduduk setempat. Jadi baca sejarah kita tengok macam mana orang-orang yang asas dan dasarnya keimanan kepada Allah Ta'ala, di saat dia berbuat sesuatu, dia akan bawa kecemerlangan, akan bawa keamanan kepada orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalaulah tidak didasari dengan kecemerlangan akidah tadi ni, kenai Allah Ta'ala, dia akan lebih banyak membawa kepada kemusnahan dan kehancuran. Jadi anak-anak muda hari ini perlu selain daripada belajar ilmu-ilmu, kita kata ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini, kena berkukuh dan perkemaskan ilmu agama. Kenapa? Yang nama ilmu fardu ain tu tak ada siapa boleh biar. Tak ada siapa boleh lepaskan. Mesti kena pelajari ilmu akidah, ilmu syariat yang perlu kita ketahui, dan ilmu akhlak ataupun tasawufnya tu, akhlak penyucian jiwa yang kita perlu pelajari supaya kita boleh bina syakhsiah dan peribadi manusia yang cemerlang, dan sekaligus dia akan membawa kebaikan dan juga manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak. Kita tak nak dia cemerlang, akhirnya dia bawa kemusnahan dan kehancuran. Kita tak nak dia jadi orang yang berjaya, akhirnya dia seleweng. Yang duk scammer orang dengan syarikat pelaburan tipu tu, orang cerdik pandai. Yang duk tipu orang dengan duit, tiba-tiba ada orang kehilangan sampai 20-30 ribu ringgit kan, sampai ratusan ribu ringgit dalam bank. Siapa yang buat? Orang cerdik pandai lah. Jadi dia hanya membawa kemusnahan, kehancuran, bukan dia membawa kebaikan. Jadi kita tak nak benda yang macam tu. Kita nak orang muda yang baik, yang cemerlang, yang berilmu, sekaligus dia boleh membawa kebaikan kepada orang lain, dan kita kata membawa keamanan dan juga manfaat kepada orang sekelilingnya. Ini yang kita kendaki. So asasnya mesti mempunyai hubungan yang kuat dan baik dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Ustaz. Ya. Okey. Pada pendapat saya, apa yang Ustaz terangkan tadi ialah amat bagus. Kerana itu yang membezakan kita dengan orang yang berilmu dan orang yang ada dua-dua sekali, berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang hanya berilmu, dia hanya menggunakan kepada diri dia dan menggunakan ilmu itu terhadap hawa nafsu dia sahaja. Iaitu sama ada untuk mendapatkan duit ataupun pangkat. Tapi untuk orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah, yang akan memberikan kebaikan kepada keseluruhan umat. Jadi sebagai golongan muda, kita haruslah menanamkan ilmu terhadap diri kita dan juga ketakwaan ke dalam diri kita supaya kita dapat memberi manfaat kepada masyarakat di masa akan datang. Baik Ustaz. Habisnya soalan saya tadi. Maknanya kita sudah di penghujung podcast MIMAC. Podcast Unikat kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Ya, sama-sama. Kerana ikut saya sekali ini. Baik, terima kasih kembali. Okey, itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.